Okey, hai, bersama saya lagi Cikgu Su, kamu. Okey, saya akan ajar bahasa Melayu untuk tahun 5. Okey, jadi hari ini saya akan ajar kamu macam mana nak buat ayat ataupun nak bina ayat menggunakan sesuatu kaedah ni. Okey, untuk tajuk ni atau untuk subjek bahasa Melayu hari ni, bina ayat, nama macam senang, betul tak? Bina ayat saja. Tapi kalau kamu tak ada pengetahuan ataupun kurang pengetahuan ataupun kurang cara ataupun kaedah untuk buat ayat, jadi tak menjadi senang, betul tak? Okey, jadi hari ini saya akan senangkan anak-anak murid ataupun saya akan senangkan lagi kamu dengan cara untuk buat ayat dengan lebih mudah. Okey, yang pertama, sebelum itu, untuk kelas yang sebelum ni, saya dah ajar kamu cara untuk buat ayat menggunakan pelbagai kaedah, betul tak? Okey, banyak kaedah yang saya dah ajar kamu, betul? Okey, yang pertama, kaedah si budi mana? Yang kedua, kaedah salam. Yang ketiga, iaitu kaedah yang saya akan ajar kamu hari ini. Okey, kaedah yang saya akan ajar ni cukup senang dan senang untuk kamu skor dalam peperiksaan nanti. Okey, kaedah yang saya akan ajar iaitu kaedah menggunakan kaedah skor. Apa tu skor? Pernah dengar skor? Okey. Yang pertama, S yang pertama. Apa dia? Okey. K yang kedua. Okey. O mewakili apa? P. Mewakili apa? Pernah dengar? Skop. Mesti ada yang pernah dengar kan? Ataupun ada yang anak murid pernah belajar, pernah tahu ataupun pernah buat. Betul tak? Okey. So, yang pertama, S mewakili subjek. Okey, subjek. Yang kedua, K mewakili kata kerja. Okey, yang ketiga, O adalah objek. Okey, seperti yang saya dah belajar, kalau objek mestilah dia benda, berbentuk benda, betul tak? Okey. P adalah perluasan. Okey. Jadi, hari ini saya akan ajar kamu untuk bina ayat menggunakan kaedah skor. Okey, jadi kamu nampak gambar? Nampak gambar? Okey, selalunya kalau dalam kelas saya, kelas yang bersemuka, saya lebih suka student-student saya keluarkan ataupun cara nak buat ayat yang pertama. Saya ajar student-student saya melalui kelas bersemuka. Saya lebih suka kamu untuk lihat dulu gambar. Kalau gambar rajah yang jenis situasi, maksudnya satu gambar rajah yang mempunyai banyak benda ataupun yang mempunyai banyak ragam dalam satu gambar, kamu kena kenal pasti dulu. Apa yang saya ajar, ataupun kaedah saya ataupun kaedah yang senang untuk kamu buat ayat, iaitu yang pertama, kamu keluarkan dahulu kata kerja. Jadi kalau kamu keluarkan dahulu kata kerja, so senanglah kamu nak buat, betul tak? Yang pertama, kamu kena pasti kata kerja. Kata kerja, contohnya kata kerja yang pertama. Nampak? Apa perbuatannya? Dia sedang menyilik tikar. Menyilik. Kita ambil kata kerja yang pertama. Menyilik. Kata kerja yang kedua. Kata kerja yang kedua iaitu sedang membungkus. Kata kerja yang kedua, membungkus. Kata kerja yang ketiga. Kata kerja yang ketiga iaitu merebus. Merebus. Kata kerja yang keempat. Kena pasti kata kerja yang keempat iaitu membakar. Kemudian kata kerja yang kelima.
Okey, kata kerja yang kelima iaitu menggoreng. Okey, menggoreng perbuatan. Okey, kata kerja yang keenam iaitu membakar. Okey, nampak? Okey. Jadi, berpandukan gambar rajah yang diberi. Okey, berpandukan gambar rajah yang diberi. Okey. Cuba bina ayat menggunakan kaedah yang saya dah bagi. Okey, menggunakan kaedah skop. Okey. Sekarang masa untuk bina ayat. Sekarang kita dah keluarkan kata kerja, betul tak? Okey, kita dah keluarkan tadi kata kerja yang pertama iaitu mengilik. Okey, mengilik. Okey. Berdasarkan gambar rajah yang pertama tadi, orang tu tengah mengilik tikar, betul tak? Okey. Jadi subjek. Okey, subjek kita atau kita boleh gantikan atau kamu boleh gantikan sebagai subjek. Dia boleh jadi manusia. Okey. Atau kamu boleh gantikan sebagai haiwan. Ingat, kalau kamu guna manusia, lebih baik kamu guna kata ganti nama khas. Okey, contoh saya ambil macam nama Ali. Okey. Okey, kalau haiwan, selalunya haiwan ni macam si tumpuk, si comel, betul tak? Okey. Okey. Yang kedua, kata kerja. Okey, saya dah beritahu kata kerja ni adalah perbuatan. Maksudnya benda yang kita buat ataupun benda yang dalam gambar tu lakukan. Okey. Ataupun kata kerja ni lebih kepada perbuatan. Okey. Yang ketiga adalah objek. Okey, contohnya macam gambar rajah yang pertama tadi. Dia sedang mengilik tikar. Okey, jadi tikar ni akan menjadi benda. Betul tak? Okey, yang ketiga iaitu perluasan. Okey, ingat, kalau perluasan kamu boleh guna contoh di mana atau bagaimana. Kamu boleh guna antara di mana ataupun bagaimana ataupun untuk melengkapkan ayat. Okey? Okey, sekarang ni kita akan buat ataupun kita akan belajar ataupun kita akan cuba untuk membina ayat. Okey, gambar rajah tadi yang pertama iaitu mengilik. Okey, sekarang kamu gantikan subjek. Okey, kamu gantikan contoh kamu guna Ahmad. Okey, Ahmad kata kerja tadi apa? Dia sedang mengilik. Okey, Ahmad mengilik. Objek ni apa tadi? Tikar. Okey, Ahmad mengilik tikar. Okey. Kemudian perluasan kamu boleh buat kenapa Ahmad mengilik tikar? Okey, contohnya kalau kamu buat Ahmad mengilik tikar kerana kampungnya dinaiki air. Okey, mudah bukan? Okey, kita akan cuba buat bina ayat yang kedua iaitu menggunakan kata kerja mengukus. Gambar tadi yang kedua iaitu gambar mengukus. Okey, jadi macam mana nak buat ayat? Okey, saya ajar yang pertama, kamu kena pasti ataupun kamu gantikan subjek. Okey, sekarang kita gantikan. Gambar tadi adalah seorang perempuan. Okey, sebelum kamu bina ayat, kamu kena pastikan gambar ataupun gambar rajah ataupun individu yang ada dalam gambar, kamu kena pasti sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Kalau gambar di dalam tu lelaki, kamu jangan cuba-cuba ataupun kamu jangan gantikan dia sebagai Aminah. Salah. Okey, yang kedua iaitu mengukus. Jadi,
kamu gantikan subjek. Contoh, kamu guna gambar tadi seorang perempuan. Okey, kamu boleh guna ibu. Okey, ibu. Okey, apa kata kerja ataupun apa perbuatan yang ibu buat tadi? Iaitu mengukus. Okey, ibu mengukus apa? Gantikan ibu mengukus pau. Okey. Ataupun ibu mengukus kuih pau. Okey. Ibu mengukus kuih pau. Okey, kuih ni adalah apa? Kuih pau. Dia boleh menjadi wakil kepada objek. Okey. Kenapa ibu mengukus kuih pau? Okey. Sebab kamu boleh bagi tahu untuk kenapa mengukus? Untuk dihidangkan. Dihidangkan. Dihidangkan kepada tetamu. Okey, nampak? Mudah bukan? Okey, kita cuba buat untuk ayat yang ketiga. Iaitu yang ketiga, kata kerjanya adalah merebus. Nampak kan? Kata kerja adalah merebus. Jadi kamu kena kenal pasti gambar ataupun individu yang ada dalam gambar raja berapa orang. Okey, contoh kamu nak gantikan contoh Pak Samad dan anaknya. Okey, contoh kamu gantikan Pak Samad dan anaknya. Pak Samad tu adalah subjek, betul? Okey, kemudian kamu masukkan kata kerja. Okey, Pak Samad merebus. Pak Samad merebus apa? Okey, contoh apa objek yang sesuai? Okey, Pak Samad merebus apa? Gambar raja merebus ketupat. Okey, merebus ketupat. Okey, bila dah merebus ketupat, sebab apa Pak Samad ni merebus ketupat? Sebab apa Pak Samad rebus ketupat? Tengok gambar raja. Pak Samad rebus ketupat. Apa? Kenapa? Untuk dihidangkan. Untuk dihidangkan semasa hari raya nanti. Nampak lengkap ayat kan? Ada subjek, ada kata kerja, ada objek dan ada perluasan. Okey. Kemudian yang seterusnya, iaitu membakar. Okey. Untuk membakar, kata kerja adalah membakar. Kata kerja membakar. Kemudian kamu gantikan atau kamu masukkan subjek. Kamu gantikan subjek. Contohnya gambar ini kamu boleh gunakan Abang Samad. Contoh abang. Abang Samad. Abang Samad membakar. Abang Samad bakar apa? Abang Samad membakar. Gambar ni merujuk kepada apa? Abang Samad tengah membakar lemang. Abang Samad membakar lemang. Jadi Abang Samad membakar lemang. Maksudnya membakar ni adalah kata kerja, lemang ni mewakili objek kan? Apa perluasan yang kamu boleh gunakan? Contohnya Abang Samad membakar lemang untuk dijual. Untuk dijual kepada pelanggannya. Nampak? Senang bukan? Yang kelima. Kata kerja yang kelima iaitu menggoreng. Kata kerja dalam
Okey, untuk memudahkan kamu buat ayat ataupun untuk memudahkan kamu kenal pasti kata kerja ataupun kata kerja yang ada dalam gambar rajah, okey, kamu cuba pilih kata kerja yang senang untuk kamu buat ayat, okey. Tapi kalau gambar rajah yang diberikan contoh macam ni, okey, contoh macam gambar rajah satu persatu, jadi kamu tak ada pilihan untuk memilih kata kerja. Okey, kalau sebagai gambar rajah yang berbentuk situasi, okey, situasi, kamu boleh pilih kata kerja yang kamu suka, betul tak? Kan? Okey. Okey, yang kelima, iaitu kata kerja yang kelima, okey, iaitu menggoreng. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok kata kerja menggoreng. Macam mana nak buat ayat? Okey, sama juga konsep dia. Kamu kena gantikan subjek. Okey, gantikan subjek. Contoh gambar rajah. Okey, nampak seorang perempuan. So, kamu kena gantikan nama ataupun kamu gantikan subjek merujuk kepada seorang perempuan. Okey, contoh. Contoh kamu buat, okey, contohnya kamu buat ayat, okey, ibu. Okey. Ibu menggoreng. Goreng adalah kata kerja, perbuatan. Okey, ibu menggoreng. Goreng apa? Okey, gantikan objek. Ibu menggoreng karipap. Okey. Okey. Karipap, kata kerja. Kemudian kamu masukkan perluasan. Okey, perluasan iaitu ibu menggoreng karipap. Okey, contoh perluasan yang kamu boleh gunakan. Okey, ibu menggoreng karipap menggunakan kuali yang dibeli oleh ayah. Okey, nampak? Kamu boleh gunakan perluasan. Macam tadi, kamu boleh gunakan perluasan di mana, bagaimana, kenapa kamu boleh guna. Okey, contoh. Ibu menggoreng karipap menggunakan kuali yang dibeli oleh ayah. Nampak? Ayat penuh. Betul? Okey, yang terakhir. Okey. Yang terakhir, kata kerja membakar. Okey. So, bila kamu dah keluarkan kata kerja ataupun kamu dah kenal pasti kata kerja yang ada dalam gambar rajah, okay, lebih senang kamu buat ayat. Okey, yang terakhir, yang keenam, iaitu membakar. Okey, kamu gantikan atau kamu masukkan subjek. Contoh dalam gambar ini adalah seorang lelaki. Okey, bila seorang lelaki, kamu kena gantikan nama dia. Contoh, kamu gantikan nama Hasan. Okey, Hasan. Okey, Hasan membakar. Hasan membakar. Bakar apa? Objek. Okey, contoh dia membakar. Contoh kamu nak buat macam Hasan membakar kek. Okey. Okey. Kek ni mewakili objek, bukan? Okey. Sekarang kamu nak nyatakan ataupun kamu nak lengkapkan ayat. Okey, kamu nak lengkapkan ayat lagi menggunakan kenapa Hasan bakar kek. Kenapa? Okey. Sekarang ni dia ada kaitan dengan perbuatan. Kenapa Hasan ni bakar kek? Ataupun kalau kamu tak nak buat kenapa, kamu boleh buat ayat yang lengkap saja. Contoh, Hasan membakar kek. Okey. Menggunakan ketuhar. Okey, menggunakan ketuhar yang dibeli oleh majikannya. Okey. So, jadi hari ni, okey, kita dah dapat buat 6 ayat. Betul tak? Okey.
1, 2, 3. Okay. Di akhir kelas ini, saya pasti kamu akan dapat pelajari macam mana ataupun cara yang macam mana untuk buat ayat bahasa Melayu yang mudah berdasarkan gambar rajah. Okay? So, saya pasti untuk hari ini kamu akan lebih mudah ataupun kamu lebih dapat pendedahan mengenai cara untuk buat ayat bahasa Melayu dengan lebih mudah. Okey, untuk hari ini saya berharap kamu dapat buat ayat yang lebih mudah untuk kelas kamu yang akan datang. Okey, nanti contohnya cikgu kamu kata, okey Ahmad, okey sila bina ayat ataupun Ahmad tolong datang ke depan. Cikgu nak minta kamu untuk bina ayat. Okey, jadi kamu boleh gunakan kaedah yang saya ajar ini untuk bina ayat. Cuba tonjolkan ataupun cuba lakukan kamu ini berbeza dengan kawan kamu. So, saya pasti untuk akhir kelas ini kamu akan lebih mengetahui ataupun kamu akan lebih tahu cara untuk buat ayat menggunakan kaedah skop. Itu skop subjek, mesti ada kata kerja, mesti ada objek dan mesti ada perluasan. Ingat apa yang saya dah ajar tadi? Okey. Sebelum untuk buat ayat, kamu mesti keluarkan kata kerja dahulu. Okey? Keluarkan dahulu kata kerja, kemudian barulah senang untuk kamu buat ayat. Betul tak? Okey, so guys, kelas akan datang, saya akan ajar kamu lagi untuk buat ayat menggunakan kaedah yang lain. Kita akan pelbagaikan lagi kaedah-kaedah untuk buat ayat dan mempelbagaikan lagi kamu punya kemahiran untuk buat ayat. Bila dah kamu tahu kaedah yang lebih senang, yang lebih advance kan daripada kawan-kawan kamu kan, bila cikgu kamu minta untuk kamu buat ayat kan, kamu boleh jadi apa? Kamu boleh jadi volunteer kan. Okey, saya cikgu nak buat. Sampai macam tu, betul tak? Okey, jadi untuk video-video yang akan datang, jangan lupa subscribe kami punya channel iaitu eTution, ataupun kamu boleh share. Boleh share video ni dan boleh kongsikan kepada kawan-kawan kamu. Okey, jadi saya pasti video ni kamu boleh share bersama dengan kawan kamu di sekolah lain, ataupun kamu boleh share video ni dengan kawan sekolah kamu. Jadi bukan kamu seorang saja yang tahu, betul tak? Okey, so kita kena membantu kawan-kawan lain untuk buat ayat dengan lebih mudah. Okey, jangan lupa share dan kamu jangan lupa mengikuti Instagram ataupun di Facebook. Okey, Instagram jangan lupa subscribe dan follow kami. Okey.